Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, terjemahan oleh Datuk Yusof Zaki, semoga Allah memberkati beliau. Surah Al-Bayyinah, surah bukti yang jelas, surah yang ke-98. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'yahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fi kutubun qayyimah. Ama tafarraqal lazina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisi alahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab wal musyriki namun fakkina hatta ta'yahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahlil kitab dan kaum musyrikin tidak akan terlepas dari kepercayaan agama mereka yang menyeleweng itu, sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu kebangkitan Muhammad, seorang Rasul dari Allah yang membawa lembaran-lembaran suci Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, yang terkandung di dalamnya kitab-kitab yang bernilai. Fama tafarraqal lazina utul kitab wa illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dikurniakan kitab suci itu tidak berpecah belah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang jelas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata warka'u wa zalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan keataatan kepadanya serta berpegang teguh dengan tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan amalan-amalan sedemikian ialah agama yang benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap Allah dan Rasul dari golongan ahli kitab dan kaum musyrikin akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Mereka akan tinggal kekal di dalamnya. Mereka lah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat amalan-amalan yang soleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Balasan untuk mereka di sisi Tuhan mereka ialah taman-taman syurga
ad-din yang mengalir di bawahnya berbagai-bagai sungai. Mereka akan tinggal kekal abadi di dalamnya. Allah telah reda terhadap mereka kerana ketaatan mereka, dan mereka telah reda terhadap Allah kerana limpah kurnia-Nya. Balasan demikian adalah untuk orang-orang yang takutkan Tuhannya. Dalam Mashaf dan di dalam kebanyakan riwayat, surah ini dikira turun di Madinah. Tetapi menurut setengah-setengah riwayat, surah ini diturunkan di Makkah. Walaupun dari segi riwayat dan dari segi gaya pengungkapan menunjukkan surah ini lebih kuat diturunkan di Madinah, namun kemungkinannya diturun di Mekah tidak juga boleh diketepikan. Adanya sebutan zakat dan sebutan ahli kitab tidak boleh dijadikan bukti yang kukuh, kerana sebutan ahli kitab memang terdapat di dalam surah-surah yang telah dipastikan turunnya di Mekah. Kerana di Mekah yang terdapat ahli-ahli kitab yang beriman dan setengahnya tidak beriman. Begitu juga orang-orang Nasara dari Najran pernah datang menemui Rasulullah SAW di Mekah dan terus beriman sebagaimana diketahui umum. Begitu juga sebutan zakat terdapat di dalam surah-surah yang diturunkan di Mekah. Surah ini mengemukakan beberapa hakikat sejarah dan keimanan dengan gaya pengungkapan yang menyampaikan penjelasan, iaitu gaya yang menguatkan bahawa surah ini diturunkan di Madinah, di samping adanya riwayat-riwayat yang mengatakan demikian. Hakikat yang pertama, kebangkitan Rasulullah SAW merupakan satu keperluan untuk mengubahkan orang-orang kafir dari ahli kitab dan kaum musyrikin dari kesesatan dan perselisihan yang mengongkong mereka. Tanpa kebangkitan itu, mereka tidak akan berganjak dari kesesatan dan perselisihan. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab wal musyriki namun fakinaha ta'tiyabul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan kaum musyrikin tidak akan terlepas dari kepercayaan agama mereka yang menyeleweng itu, sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, iaitu kebangkitan Muhammad, seorang rasul dari Allah yang membaca lembaran-lembaran suci Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, yang terkandung di dalamnya kitab-kitab yang bernilai. Hakikat yang kedua, golongan ahli kitab tidak berselisih dan berpecah belah di dalam agama mereka sebagai akibat dari kejahilan dan penerangan yang tidak jelas. Malah mereka berselisih sesudah datang kepada mereka penerangan dan bukti yang jelas. Wa ma tafarraqal lazi utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara yang dikurniakan kitab suci itu tidak berpecah belah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang jelas. Hakikat yang ketiga, asal agama Allah itu satu sahaja dan semua lunas dan peraturannya mudah dan jelas, tidak membawa kepada berpecah belah dan perselisihan faham. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak beri perintah melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya serta berpegang teguh dengan tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan amalan-amalan sedemikian itulah agama yang benar. Hakikat yang keempat, orang-orang yang kafir setelah datang kepada mereka bukti yang jelas adalah sejahat-jahat makhluk, dan orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amalan yang soleh adalah sebaik-baik makhluk. Itulah balasan yang diterima oleh kedua-dua golongan itu amat jauh bezanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul dari golongan ahli kitab dan kaum musyrikin akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Mereka akan tinggal kekal di dalamnya. Mereka lah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat amalan-amalan yang soleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Balasan untuk mereka di sisi Tuhan mereka ialah taman-taman syurga adin yang mengalir di bawahnya berbagai-bagai sungai. Mereka akan tinggal kekal abadi di dalamnya. Allah telah reda terhadap mereka kerana ketaatan mereka, dan mereka telah reda terhadap Allah kerana limpah kurnianya. Balasan sedemikian adalah untuk orang yang takutkan Tuhannya. Inilah 4 hakikat yang amat berharga untuk memahami peranan akidah Islamiah dan peranan kerasulan Muhammad SAW yang akhir, juga untuk memahami kefahaman keimanan sebagaimana kami akan jelaskan selepas itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan kaum musyrikin tidak akan terlepas dari kepercayaan agama mereka yang menyeleweng itu sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas. Rasulun minallah yatlu sufan mutahharah, iaitu kebangkitan Muhammad, seorang rasul dari Allah yang membawa lembaran-lembaran suci Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, yang terkandung di dalamnya kitab-kitab yang bernilai. Dunia di waktu itu amat memerlukan kepada kebangkitan Rasul yang baru, kerana kerosakan telah bermaharajalela di merata pelusuknya dan tiada harapan untuk membetulkan kerosakan itu melainkan dengan kebangkitan Rasul yang baru, sistem hidup yang baru dan gerakan yang baru. Kekufuran di waktu itu telah merosakkan kepercayaan semua penduduk dunia, sama ada golongan ahli kitab yang mengenal agama-agama samawi sebelum ini yang kemudian mereka ubahkan atas kaum-kaum musyrikin ataupun kaum-kaum musyrikin yang berada di semenanjung tanah Arab atau di luarnya. Mereka tidak akan terlepas atau berganjak dari kekufurannya yang menjadi pegangan mereka, melainkan dengan kebangkitan Rasul yang baru yang ia sedia merupakan sebagai bukti yang jelas yang memisahkan di antara yang hak dan yang batil. Rasulun minallah yatlu sufan mutahharah, iaitu kebangkitan Muhammad, seorang Rasul dari Allah yang membaca lembaran-lembaran suci Al-Quran, iaitu suci dari kepercayaan syirik dan kufur. Fiha kutubun qayyimah, yang terkandung di dalamnya kitab-kitab yang bernilai. Kata-kata kitab bererti manduk, seperti kitab Al-Taharah, kitab As-Solat yang membicarakan solat, kitab Al-Qadar yang membicarakan qada dan qadar, dan kitab Al-Qiyamah yang membicarakan kiamat. Jadi lembaran-lembaran yang suci yang dimaksudkan di sini ialah Al-Quran Al-Karim yang mengandungi maudud-maudud perbicaraan dan hakikat-hakikat yang amat berharga. Kerana itu,
Kebangkitan Rasul yang baru ini telah datang pada waktunya yang tepat, dan lembaran-lembaran suci yang mengandungi hakikat-hakikat yang berbagai-bagai maudud itu juga telah diturunkan untuk menimbulkan satu perubahan yang baik di muka bumi. Untuk menerangkan bagaimana dunia di waktu itu amat memerlukan kepada kebangkitan Rasul yang baru, itu cukuplah kami petikkan di sini beberapa tinjauan dari sebuah buku yang bernilai yang ditulis oleh seorang tokoh Islam, As-Sayyid Abul Hasan Ali Al-Husni Al-Nadawi. Inilah tinjauan yang paling jelas dan rekas yang pernah kami baca dalam maudud ini. Dalam bahagian pertama dan bab pertama tersebut begini. Abad yang ke-6 yang ke-7 Masihi merupakan abad-abad yang paling mundur di dalam sejarah, kerana umat manusia telah berada di dalam kejatuhan sejak berabad-abad lamanya. Tiada satu kuasa di muka bumi yang dapat menahan umat manusia dari kejatuhan itu. Semakin lama, semakin bertambah teruk dan cepat kejatuhannya. Manusia dalam abad itu telah lupakan Allah penciptanya, lupakan dirinya dan masa depannya. Ia telah kehilangan akalnya dan daya beza di antara yang baik dan yang jahat, yang elok dan yang buruk. Suara dakwah para anbiya telah lama hilang, dan pelita-pelita yang dinyalakan mereka telah padam. Tiup angin ribut yang berlaku selepas mereka masih ada lagi tetapi dengan apinya atau cahayanya yang sangat lemah dan kecil, hanya dapat menerangi setengah-setengah hati saja, dan jauh sekali untuk menerangi rumah-rumah dan negeri-negeri. Ahli-ahli agama telah menarik diri dari medan kehidupan. Mereka berlindung di biara-biara, gereja-gereja dan tempat-tempat yang terpencil untuk menyelamatkan agama mereka dari fitnah-fitnah, untuk menjaga keselamatan diri mereka, atau untuk mencari ketenangan dan ketenteraman, atau untuk menghindarkan diri dari bebanan-bebanan dan kepenatan mencari kehidupan, atau kerana gagal dalam perjuangan agama, politik, rohaniah dan kebendaan. Sementara ahli-ahli agama yang masih berada di dalam gelombang kehidupan terus berbaik-baik dengan raja-raja dan ahli-ahli dunia dan bekerjasama dengan mereka di dalam kegiatan-kegiatan mereka yang berdosa dan zalim. Mereka juga turut makan harta rakyat dengan jalan yang tidak benar. Agama-agama yang besar di masa itu telah menjadi korban golongan perosak, oportunis, pendosa-pendosa dan golongan-golongan munafikin, sehingga agama-agama itu hilang ruhnya dan bentuknya. Andainya para rasul yang membawa agama-agama itu dibangkitkan kembali, tentulah mereka tidak mengenalinya. Pada masa itu juga, negeri-negeri yang menjadikan pusat-pusat tamadun, budayaan dan politik telah bertukar menjadi panggung-panggung kekacauan, keruntuhan, kerosakan peraturan dan pentadbiran dan kezaliman para pemerintah. Negeri-negeri itu sibuk dengan masalah-masalah dirinya, tidak lagi mampu membawa risalah dan dakwah kepada umat-umat dunia. Moral dan jiwanya muflis dan sumber hayatnya kekeringan. Ia tidak memiliki sumber-sumber agama Allah yang bersih dan tidak pula memiliki peraturan-peraturan yang tetap dari pemerintahan manusia. Inilah satu tinjauan sepintas lalu yang menggambarkan secara umum keadaan manusia dan agama-agama sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri telah menunjukkan gejala-gejala kekufuran yang melibatkan golongan ahli kitab dan kaum musyrikin di berbagai-bagai tempat dalam Al-Quran. Di antaranya ialah firman Allah Azza wa Jalla mengenai kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasara. Dalam ayat 30
surah Al-Taubah. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putera Allah, dan orang-orang Nasara pula berkata Al-Masih itu putera Allah. Di dalam ayat 113 surah Al-Baqarah, dan orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasara itu tidak mempunyai apa-apa pegangan yang benar. Dan orang-orang Nasara pula berkata orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai apa-apa pegangan yang benar. Di dalam ayat 64 surah Al-Ma'idah, dan orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu, tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka telah dilaknatkan dengan sebab kata-kata mereka yang keji itu. Malah yang sebenarnya tangan Allah sentiasa terbuka, ia membelanja mengikut kehendaknya. Ayat 64 surah Al-Ma'idah. Dan di dalam ayat 72 surah Al-Ma'idah, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawa Allah itu ialah Al-Masih putera Maryam. Dalam ayat 73 surah Al-Ma'idah, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawa Allah itu ialah salah satu dari tiga. Firman Allah mengenai kekufuran kaum musyrikin. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana a'bidum ma abattum, dan aku bukannya penyembah Tuhan yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu juga bukannya penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun. Dan terdapat berbagai ayat lagi. Di sebalik kepercayaan kafir itu timbullah berbagai kejahatan, kemunduran, pertelingkahan, dan keruntuhan yang merata di dunia ini. Pendeknya, tidak ada di dunia di waktu itu satu umat yang baik dan satu masyarakat yang tegak di atas akhlak dan budi pekerti yang mulia. Inilah, tidak ada kerajaan yang dilandaskan di atas asas-asas keadilan dan rahmat, kasihan belas, dan tidak ada kepimpinan yang ditegakkan di atas lunas-lunas ilmu pengetahuan dan hikmat kebijaksanaan, dan tidak ada satu agama yang betul yang diwarisi dari para anbiya. Kerana itu Allah dengan limpah rahmatnya telah mengutuskan seorang rasul darinya untuk membaca Al-Quran selaku lembaran-lembaran suci yang mengandungi berbagai maudu yang bernilai. Di samping itu, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan kaum musyrikin tidak akan berganjak dari kejahatan dan kerosakan akidah mereka, melainkan dengan kebangkitan Rasul ini yang akan bertindak sebagai penyelamat dan penunjuk ke jalan yang benar. Setelah Allah mengemukakan hakikat ini di permulaan surah, ia menegaskan pula bahawa golongan ahli kitab itu tidak berpecah belah dan berselisih di antara mereka dalam akidah agama dengan sebab-sebab kejahilan mereka atau dengan sebab-sebab ketidakjelasan atau kerumitan untuk memahami agama itu. Malah mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan yang cukup dan penerangan yang jelas mengenai agama mereka yang telah disampaikan oleh para rasul yang diutus kepada mereka. Wama tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara yang dikurniakan kitab suci itu tidak berpecah belah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang jelas.
Perpecahan dan perselisihan yang pertama adalah berlaku di antara golongan-golongan umat Yahudi sebelum dibangkitkan Nabi Isa alaihissalam. Mereka telah berpecah belah kepada berbagai-bagai golongan dan puak. Sedangkan Rasul mereka iaitu Nabi Musa alaihissalam dan kitab suci mereka iaitu Taurat yang membawa kitab suci mereka iaitu Taurat. Dan mereka membentuk 5 golongan yang besar iaitu golongan Sadukiyin, golongan Farisiyin, golongan Asyiyin, golongan pelampau dan golongan Samiriyin. Setiap golongan mempunyai ciri-ciri dan fahaman masing-masing. Kemudian perpecahan dan perselisihan mereka berlaku di antara orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu sendiri merupakan salah seorang dari nabi mereka yang terakhir yang datang untuk mengesahkan kitab suci At-Taurat yang dikurniakan kepada mereka sebelum ini. Namun demikian, perselisihan dan pertelikahan yang tercetus di antara orang Yahudi dan Nasara telah sampai ke peringkat perseteruan yang ketat dan dendam kesumat yang keji. Berbagai-bagai peristiwa pembunuhan beramai-ramai yang kejam dan mengerikan telah berlaku di antara dua puak ini sebagaimana yang dicatatkan oleh sejarah. Peristiwa-peristiwa permusuhan dan persekitiaan di antara orang-orang Yahudi dan Nasara telah tercetus kembali di awal abad yang ke-7. Pada tahun yang akhir dari pemerintahan Sri Maharaja Phocas, iaitu 610 Masihi, orang-orang Yahudi telah menyerang orang-orang Nasara di Antakya. Untuk memadamkan pemberontakan itu, Sri Maharaja telah mengirim seorang panglima bernama Abnosus. Beliau berlepas ke sana dan menjalankan tugasnya dengan keganasan dan kekejaman yang jarang berlaku. Beliau telah membunuh semua orang Yahudi. Mereka dibunuh dengan pedang, digantung, dimati lemaskan di dalam air, dibakar, diseksa dan dicampakkan pada binatang-binatang buas. Kejadian seperti ini telah berlaku berulang-ulang kali dalam bukunya Al-Qutat Al-Makrizi menulis, di zaman Sri Maharaja Rom Puka, baginda Sri Maharaja Farsi telah menghantar bala tenteranya ke negeri-negeri Syam dan Mesir, lalu mereka meruntuhkan gereja-gereja di Quds, di Palestin dan di kebanyakan negeri-negeri di Syam. Mereka membunuh semua orang Nasara. Di Mesir juga mereka memburu orang-orang Nasara dan membunuh sebahagian besar dari mereka. Sementara jumlah yang ditawan amat banyak pula. Orang-orang Yahudi turut membantu askar-askar itu dalam usaha memerangi orang-orang Nasara dan merobohkan gereja-gereja mereka. Kemudian dari Tabriyah, mereka mara ke negeri-negeri di Al-Fuz, Jabal Al-Jalil, Kampung Al-Nasirah dan Bandar Sur dan negeri-negeri Al-Quds. Lalu mereka membunuh dan menyeksa orang Nasara dengan buas dan kejam. Mereka telah meroboh 2 buah gereja di Quds dan mereka membakar rumah-rumah kediaman dan merampas sebatang tiang salib dan menawan padri besar Al-Quds dan sebilangan besar dari sahabat-sahabatnya. Al-Makrizi berkata lagi ketika menyebut cerita penaklukan Al-Quds, ketika itulah orang-orang Yahudi di Bandar Sur bangkit, memberontak dan mengerahkan saki-baki orang-orangnya, lalu mereka berpakat menyerang dan membunuh orang-orang Nasara. Satu peperangan tercetus di antara Yahudi dan Nasara, dan di dalam peperangan itu orang-orang Yahudi telah mengumpul tentera-tenteranya seramai kira-kira 20,000 orang. Mereka telah meruntuhkan gereja-gereja Nasara di luar negeri Sur. Kemudian orang-orang Nasara menyerang balas orang-orang Yahudi dengan tentera-tentera yang lebih ramai, menyebabkan orang-orang Yahudi menerima kekalahan yang teruk dan ramai dari mereka terbunuh. Sri Maharaja Heraklius, pemerintah Rom
di Konstantinopel telah berjaya mengalahkan pemerintah Parsi dengan suatu helah yang dilakukan terhadap Sri Maharaja Parsi sehingga baginda keluar darinya, dan dari Konstantinopel baginda keluar untuk menubuhkan kerajaan-kerajaan Syam dan Mesir dan membangunkan semula apa yang dituduhkan oleh kerajaan Parsi. Orang-orang Yahudi dan Tabriah dan lain-lain tempat telah keluar beramai-ramai menyambut kedatangan baginda. Mereka mempersembahkan berbagai-bagai hadiah yang mahal kepada baginda, dan apabila mereka memohon kepada baginda supaya memberi keamanan kepada mereka, baginda telah bersumpah untuk memenuhi permintaan mereka. Setelah itu baginda memasuki negeri Al-Quds. Di sana baginda disambut pula oleh orang-orang Nasara dengan kitab-kitab suci Injil, salib-salib, pembakaran-pembakaran kemenyan dan lilin yang dipasang. Baginda dapati rumah-rumah dan bangunan-bangunan gereja di bandar itu telah roboh dan runtuh. Pemandangan itu amat menyedihkan. Baginda menyatakan simpatinya kepada penduduk-penduduknya. Kemudian orang Nasara memberitahu baginda tentang orang-orang Yahudi yang telah mencetuskan pemberontakan bersama orang-orang Parsi, dan tindakan-tindakan mereka membunuh orang-orang Nasara dan merobohkan gereja-gereja dengan keganasan yang melebihi keganasan orang-orang Parsi, dan mereka lah yang membunuh semua orang Nasara. Akhirnya mereka meminta Sri Maharaja Heraklius supaya bertindak ke atas orang-orang Yahudi itu. Tapi baginda membantah dengan alasan kerana baginda telah pun memberi janji keamanan kepada mereka. Kemudian para padri Nasara telah mengeluarkan fatwa yang menghalalkan baginda membunuh orang-orang Yahudi kerana mereka telah menipu baginda dalam mendapatkan keamanan itu, sedangkan baginda tidak tahu keganasan yang telah dilakukan oleh mereka. Selanjutnya para padri itu menyatakan kesanggupan mereka untuk membayar kifarah langgar sumpah dengan mewajibkan diri mereka dan semua orang Kristian berpuasa satu Jumaat pada setiap tahun sebagai ganti baginda buat selama-lamanya. Baginda tertarik dengan pemandangan mereka lalu bertindak menyerang orang-orang Yahudi dengan ganasnya dan menghapuskan semua mereka di negeri itu, sehingga tidak ada lagi orang Yahudi di dalam negeri-negeri di bawah pemerintahan Rom di Mesir dan di Syam, kecuali mereka yang sempat melarikan diri dan bersembunyi. Dari cerita sejarah ini dapatlah diketahui bagaimana kejam dan ganasnya kedua-dua pihak Yahudi dan Nasara itu terhadap darah manusia, dan bagaimana kedua-dua mereka sentiasa menunggu peluang untuk menyerang musuhnya tanpa menghormati batas-batas yang wajar. Selain dari itu ialah perpecahan dan pertelingkahan di dalam kalangan orang-orang Nasara sendiri, walaupun kitab suci mereka itu satu dan Nabi mereka juga satu. Mula-mula mereka berpecah belah dan bertelingkah dalam perkara akidah. Kemudian mereka terus berpecah belah dan bertelingkah hingga melahirkan berbagai-bagai puak yang bermusuh-musuhan ketat terhadap satu sama lain. Perpisahan mereka berlaku di sekitar sifat Al-Masih Isa alaihissalam, sama ada ia bersifat dengan sifat ketuhanan atau bersifat dengan sifat kemanusiaan. Begitu juga sifat bondanya Maryam dan sifat tiga uknum yang membentuk Allah menurut anggapan mereka. Al-Quran telah menceritakan hal ini dalam ayat-ayat berikut. Ayat 72 dari surah Al-Ma'idah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawa Allah itu ialah Al-Masih putera Maryam. Ayat 73 surah Al-Ma'idah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawa Allah itu ialah satu dari tiga. Dan ayat 117 dari surah Al-Ma'idah. Dan kenangilah ketika Allah berfirman, wahai Isa, benarkah engkau berkata kepada orang ramai, ambillah aku dan ibuku selaku dua Tuhan selain dari Tuhan, selain daripada Allah?
Perselisihan mengenai akidah agama yang paling sengit ialah perselisihan di antara golongan Nasara Syam dan Kerajaan Rom dan golongan Nasara Mesir, atau lebih tepat di antara golongan Malakaniyah dengan golongan Manupusiyah. Akidah yang menjadi pegangan golongan Malakaniyah ialah Al-Masih itu mempunyai dua sifat, iaitu sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Sedangkan akidah yang dipegang oleh golongan Manupusiyah ialah Al-Masih itu hanya mempunyai satu sifat sahaja, iaitu sifat ketuhanan. Dan dalam sifat ketuhanan itu ialah lenyapnya sifat kemanusiaan Al-Masih seperti lenyapnya setitis cuka di dalam lautan yang dalam yang tiada berdasar. Perselisihan ini telah memuncak hebat di antara dua golongan itu dalam abad yang ke-6 dan yang ke-7, hingga merupakan satu peperangan yang tak kunjung berhenti di antara dua golongan yang bertelagah itu, atau seolah-olah seperti pertelagahan di antara orang yang Yahudi dengan orang-orang Nasara. Setiap pihak menuduh lawannya berbagai puak yang tidak sedikit pun mempunyai pegangan yang betul. Seri Maharaja Heraklius yang hidup di antara 610 hingga 641 telah berusaha selepas Baginda berjaya mengalahkan kerajaan Farsi pada tahun 638 untuk menyatukan aliran pemikiran golongan-golongan yang bertelingkah itu. Baginda masih menyelaraskan semua aliran itu dan satu ketetapan penyelarasan telah mahu menyelaraskan semua aliran itu, dan satu ketetapan penyelarasan telah dibuat, iaitu orang ramai hendaklah menghindar diri dari memperkatakan masalah hakikat sifat Al-Masih, sama ada beliau mempunyai satu atau dua sifat. Dan apa yang wajib di atas mereka beriktikad ialah mengaku atau bersaksi bahawa Allah itu hanya mempunyai satu iradat atau satu keputusan sahaja. Ketetapan ini telah dipersetujui pada awal tahun 631 dan dipilih sebagai mazhab resmi kerajaan dan kaki tangan yang menjadi pengikut gereja Kristian. Baginda berazam untuk meletakkan mazhab yang baru itu mengatasi semua mazhab yang bertentangan dengannya dengan menggunakan berbagai-bagai cara dan ikhtiar. Tetapi orang-orang Nasara Kipti telah bangkit menentang Baginda. Mereka menolak bid'ah dan penyelewengan ini. Mereka menentang habis-habisan dan bermati-matian untuk mempertahankan akidah mereka yang lama. Sekali lagi Baginda Heraklius berusaha untuk menyatu padukan mazhab-mazhab itu dan menghapuskan perselisihan itu dengan membuat satu ketetapan baru supaya orang ramai beriktikad bahawa Allah itu mempunyai satu iradat. Adapun mengenai masalah lulusnya iradat itu secara sebenarnya, Baginda tundakan dulu keputusannya dan melarang orang ramai memperkata dan memperdebatkannya. Baginda jadikan keputusan itu sebagai satu risalah rasmi negara yang dibawa Baginda ke seluruh negeri alam timur. Tetapi risalah itu tidak dapat menenangkan ribut di Mesir. Akhirnya terjadilah satu penindasan yang ganas dilakukan oleh pemerintah Rom di Mesir dan berlanjutan selama 10 tahun. Dalam masa itulah terjadi berbagai-bagai keganasan yang mengerikan. Ada mereka yang diseksa kemudian dibunuh dengan melemaskan mereka di dalam air. Ada yang dibakar dengan api hingga lemak-lemak dari lambung-lambung mereka meleleh ke lantai. Ada yang dimasukkan ke dalam guni-guni yang diisi dengan pasir, kemudian dibuang ke laut dan sebagainya dari kekejaman-kejaman yang mengerikan. Seluruh pertelingkahan ini dan perselisihan ini adalah berlaku di antara golongan-golongan ahli kitab semuanya, setelah mereka menerima penerangan-penerangan yang jelas. Mereka bukannya kurang ilmu, pengetahuan atau penerangan, tapi mereka adalah dihanyutkan oleh hawa nafsu dan penyelewengan. Asal agama itu jelas dan terang, dan asal akidah itu mudah.
Wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Mereka telah diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya serta berpegang teguh dengan tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat dan amalan-amalan sedemikian, iaitu agama yang benar. Inilah asas-asas agama Allah secara umumnya. Ibadat kepada Allah yang tunggal, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah, menjauhi syirik dan pendukung-pendukungnya, mendirikan solat dan menunaikan zakat, iaitu agama yang benar. Pendeknya, ciri agama yang benar ialah akidah yang bersih di dalam hati. Dan ibadat yang tulus ikhlas kepada Allah itu adalah juru bahasa yang menterjemahkan akidah itu. Menunaikan zakat ialah membelanjakan harta untuk jalan Allah. Oleh itu, barang siapa yang menegakkan asas-asas ini bererti ia telah menegakkan iman. Itulah yang diperintahkan Allah kepada ahli kitab. Dan inilah asas agama Allah yang menyeluruh, iaitu satu agama dan satu akidah yang dibawa oleh semua agama samawi dan diperjuangkan oleh para rasul silih berganti. Satu agama yang jelas, tidak samar-samar dan tidak terbelit-belit. Satu akidah yang tidak membawa kepada pecah belah dan selisih faham. Dalam penerangan yang jelas, sesimpel dan semudah inilah ditegakkan akidah ini. Amatlah jauh jika dibandingkan dengan kefahaman-kefahaman yang berbelit-belit dan perdebatan-perdebatan yang beraneka ragam itu. Apabila mereka telah menerima penerangan-penerangan yang jelas dari para rasul mereka di zaman dulu, kemudian menerima pula penerangan-penerangan yang jelas dari Muhammad Rasulullah SAW yang membaca kitab suci Al-Quran dan menghidangkan akidah Islam yang jelas dan mudah, maka bererti jalan yang benar telah terbentang nyata dan nasib kesudahan yang menunggu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman itu juga turut jelas dan nyata. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul dari golongan ahli kitab dan kaum musyrikin akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Mereka akan tinggal kekal di dalamnya. Mereka lah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat amalan-amalan yang soleh, mereka lah berbaik-baik, sebaik-baik makhluk. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah. Balasan untuk mereka di sisi Tuhan mereka ialah taman-taman syurga ad-din yang mengalir di bawahnya berbagai-bagai sungai. Mereka akan tinggal kekal abadi di dalamnya. Allah telah reda terhadap mereka dan mereka telah reda terhadap Allah. Balasan sedemikian adalah untuk orang-orang yang takutkan Tuhannya. Sesungguhnya Muhammad SAW merupakan Rasul yang terakhir dan agama Islam yang dibawa oleh beliau merupakan risalah yang terakhir. Para Rasul yang datang bersilih ganti setiap kali dunia dilanda kerosakan untuk mengembalikan umat manusia kepada kebaikan. Di sana peluang demi peluang, tempoh demi tempoh dibuka kepada manusia-manusia yang menyeleweng dari jalan yang benar. Tapi setelah terlaksana kehendak Allah yang mengakhirkan risalah-risalahnya ke bumi dengan risalah Islam yang terakhir dan serba lengkap ini, maka peluang yang terakhir itu telah pun ditutupkan. Memilih iman bererti memilih keselamatan dan memilih kufur bererti memilih kebinasaan. Jika kekufuran
melambangkan kejahatan yang tidak terbatas, maka keimanan melambangkan kebaikan yang setinggi-tingginya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fina li jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul dari golongan ahli kitab dan kaum musyrikin akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Mereka akan tinggal kekal di dalamnya. Mereka lah sejahat-jahat makhluk. Ini merupakan satu keputusan muktamad yang tidak dapat dipertikaikan lagi. Biarpun bagaimana baik setengah-setengah amalan mereka, adab sopan mereka dan peraturan yang diciptakan oleh mereka selama ia tidak ditegakkan di atas keimanan kepada agama dan kepada Rasul yang terakhir ini. Kita tidak seharusnya ragu-ragu terhadap keputusan ini kerana terpengaruh kepada mana-mana gejala kebaikan yang terputus hubungannya dengan peraturan Allah yang tetap dan lurus. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat amalan-amalan yang soleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Ini juga merupakan satu keputusan muktamad yang tidak dapat dipertikaikan lagi. Tetapi syarat-syarat putusan itu juga jelas dan nyata, iaitu iman sejati bukan semata-mata kerana dilahirkan di negeri Islam atau dilahirkan di rumah orang yang mengaku dirinya sebagai orang-orang Islam, dan bukan semata-mata mengucap beberapa kalimah dengan sepenuh mulut. Iman sejati ialah iman yang melahirkan kesan-kesannya dalam kegiatan hidup seharian, dalam bentuk amalan-amalan soleh, bukan semata-mata kata-kata di atas bibir. Amalan-amalan yang soleh ialah segala sesuatu yang disuruh Allah dari amalan-amalan ibadat, budi pekerti yang baik, bekerja atau berusaha dan bermuamalat, dan yang paling utamanya ialah berusaha menegakkan syariat Allah di bumi dan menghukumkan manusia dengan undang-undang Allah. Orang-orang yang sanggup berbuat demikian, merekalah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka di sisi Tuhan mereka ialah taman-taman syurga ad-din yang melahir di bawahnya berbagai-bagai sungai. Mereka akan tinggal kekal abadi di dalamnya. Taman-taman syurga untuk kediaman yang kekal abadi dalam nikmat-nikmatnya yang menggambarkan keamanan dari kefanaan dan kehilangan, juga menggambarkan ketenteraman dari sebarang kegelisahan yang biasa mengeruhkan kehidupan di bumi. Sungai yang mengalir di bawah surga menggambarkan suasana basah, sejuk, segar dan indah. Kemudian ayat yang berikut meningkatkan sedarjah atau beberapa darjah yang lebih tinggi dalam menggambarkan nikmat yang kekal abadi ini. Radhiyallahu anhu wa radu an. Allah telah reda terhadap mereka dan mereka telah reda terhadap Allah. Keredaan dari Allah merupakan kemuncak segala nikmat. Keredaan mereka terhadap Allah ialah keredaan mereka terhadap qada dan qadar Allah kepada mereka, terhadap limpah kurnia Allah kepada mereka, dan terhadap hubungan murni yang wujud di antara mereka dengan Allah. Juga keredaan dan kepuasan hati yang menyelubungi jiwa mereka dengan rasa-rasa ketenangan, ketenteraman, kesukaan dan kegembiraan yang suci dan mendalam. Ungkapan ini sendiri dapat memberi bayangan-bayangan maksudnya yang seni, sedangkan ungkapan-ungkapan yang lain darinya tidak mampu memberi bayangan-bayangan maksud yang sama dengannya. Zalika liman khashiya rabbah. Balasan sedemikian adalah untuk orang-orang yang takutkan Tuhannya. Ini satu penegasan terakhir bahawa segala balasan itu adalah terhenti di atas hubungan hati dengan Allah
iaitu perasaan takut kepada Allah yang menjadi pendorong kepada segala yang baik dan penghalang dari segala penyelewengan. Perasaan inilah yang menghapuskan segala hijab dan tabir dan menjadikan hati seseorang berdiri bogel di depan Allah yang Maha Tunggal dan Maha Kuasa. Orang-orang yang beribadat dengan ikhlas dan beramal dengan ikhlas dan bersih dari kekotoran riak dan segala bentuk syirik, dan orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah tidak akan terlintas dalam hatinya sebarang bayangan mana-mana makhluk selain daripada Allah, kerana dia sedar bahawa Allah akan menolak segala amalan yang dituju oleh seorang kepada yang lain darinya di samping dituju sama kepadanya. Allah itu Maha Kaya. Ia tidak perlu kepada kongsi atau sekutu. Kerana itu hanya amalan yang ikhlas kepadanya sahaja yang diterima, dan amalan yang tidak ikhlas kepadanya tidak akan diterima. Inilah 4 hakikat agung yang dijelaskan di dalam surah yang pendek ini. Ia dibentang oleh Al-Quran dengan uslubnya yang tersendiri. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.